Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk minggu ni kita macam biasa akan buat review counter-counter yang berpotensi. Kita tengok daripada JBS kena momentum. Alright. So first adalah Jackson. Tutup kejap. Okey, yang ni Atronic ni. Atronic memang yang first tadi Jackson. Saya just nak tengok Atronic ni. Yang purple ni line SMA 200. Selalunya counter yang dekat SMA 200 dia akan pergi jauh lah, sebab dia adalah permulaan trend yang baru. Contoh dekat sini semua EMA dah cross. Okey, semua EMA dah cross. Lepas tu dia cross SMA 200. Cium, tengok dia naik. Daripada sini 490 dia naik sampai atas sekali tu 510. Lepas tu dia turun balik, dia retest balik dekat SMA 200 tu. Contoh kan, siapa yang macam dah terlepas masuk SMA 200 ada peluang untuk masuk lagi sekali bila dia datang balik dekat SMA 200 tu. Selalu dia dah pergi, dia melepasi SMA 200, dia datang balik. Sama juga dengan mana-mana resisten. Apa-apa resisten pun selalunya dia pergi, lepas dulu resisten tu dia patah balik lah. Dia retest balik. Sama juga macam dia first time nak pecahkan resisten tu, dia test tak lepas, dia turun balik. Dia test tak lepas, dia turun balik. Okey, itu panggil retest untuk support tu. Dia nak breakout BO, yang dia panggil BO tu breakout lah. Tapi once dia dah breakout, dia akan retest apa pula? Dia akan retest support semula. Masa tu orang akan boleh masuk untuk kali kedua, ataupun yang dah terlepas entry boleh re-entry lah. Boleh, bukan re-entry, boleh entry. Yang mana yang dah TP boleh re-entry. Ada yang main 2-3 bit saja. Maksudnya once semua EMA ni dah cross up, cross dia SMA 200, ada volume kat bawah dia ni, tengok. Lepas tu kalau masa dekat sini kita nampak ada cross up, biru cross merah, itu adalah golden cross MACD. Okey, bawah ni kolam siap kolam siap tu tengok dia ada yang hijau-hijau ni, kita panggil kolam lah, saya panggil kolam. Okey, kolam dah siap. Lepas tu dia punya biru cross merah, semua biru cross merah lah, senang cerita. Okey, yang ni pun biru cross merah stosh kan. Okey, lepas tu kita get ready kat sini, kita boleh masuk. Lepas tu once dah untung katalah 3 bit ke apa ke, dah untung, kita keluar. Cari balik re-entry counter yang sama. Ini kat 15 minit lah. Cari balik, masuk balik once dia dah rebound balik di SMA 200. Alright, itu salah satu cara lah. Kalau dia bocor, kalau dia bocor ni dah jadi tak valid balik lah. Cuma kita tengok keadaan sekarang daripada chart ni, nampak dia start nak cross up balik. Yang ni stock dia lebih laju, so stock dah cross up dulu. Kolam belum siap lagi, kolam kena cross up juga. Sikit lagi biru kena melepasi merah, sama je semua. Yang ni pun sama, biru kena cross merah. MACD paling slow, so dia selalunya memberi confirmation. Memang betul dah nak naik lah. Maksudnya MACD tu last sekali yang confirm. Kalau kata yang ni dah cross, ni dah cross, yang ni paling lambat dia akan tunjuk lah. Kalau nak paling cepat adalah price action. Price action melalui candle tu sendiri contoh sekarang ni volume dia ciput kita tak nak volume ciput-ciput ni, kita nak volume macam ni, volume yang padu, So once dia okey, yang ni nak menunjukkan walaupun volume padu, tapi harga tak naik, maksudnya mereka maybe dalam ni lagi lah, belum push harga. Kadang operator masuk dia tak push harga pun lagi. Okey, mungkin dia ada game dia kemudian tak pasti, dia tak semestinya hari tu juga. Kalau kita nampak volume masuk canak-canak hari tu, selalu macam kalau kita yang rempit ni, kita assume dia terus naik lah kan. Cuma kalau katalah tak berlaku kenaikan pada hari yang sama, InsyaAllah dia mesti akan naik juga, sebab volume ada kat situ. Maksudnya dah ada ramai yang dah collect. Dah ramai yang masuk lah. Selalunya gang operator, fund manager yang banyak duit lah, dia boleh collect banyak-banyak ni. Okay, volume yang mengatasi. Kalau kita pasang dekat volume ni, sekejap volume ni pasang dekat ni dia selalu orang antik kan. Kita tik je untuk kita kena pasti volume dah mengatasi yang average yang sebelum
Tengok ni dia dah lepas ni cantik ni. Ni dah lepas. Ni tak lepas lagi. Once ada satu candle bullish mengatasi semua ni, dia cross up balik buat traffic light merah, kuning, hijau. Ada volume, boleh masuk balik dah. Boleh masuk balik. Itu contoh elektronik. Sambil-sambil kita pergi kepada Jackson. Nak review Jackson ni pergi corner kat lain. Alright. Jackson ni dah pernah lukis sebelum ni. So sini adalah satu dia punya supply zone lah. Okay. Supply zone tu maksudnya macam resistant lah. Zone tu kita jadikan zone resistant dia besar sikit. Macam kalau resistant contoh resistant kita terus exactly 255 sebagai resistant. Contoh kalau zone supply tu boleh jadi di antara contoh di antara 250 adalah 250 hingga katalah sini 250 hingga 255. Contoh dia ada zone satu zone supply. Lalu kita akan tanda dia punya apa panggil toncik dia tu lah. Yang ni kita perlukan drawing drawing. Allahu Akbar. Okay Jackson. Okay. Contoh saya nak tunjuk contoh saja. Kita nak tandakan satu supply zone kan. Ni yang lama-lama ni kita saya kena remove dulu lukisan. Okey, banyak sangat lukisan. Okey. Contoh kita nak tengok satu area yang akan jadi supply zone. Dia terpulang lah dekat mana time frame yang kita nampak clear direction dia Macam ni nampak clear kan naik turun dia kan. Kadang-kadang time frame kecil ni tak nampak, terlampau rapat. So kita besar sikit time frame dia. Kalau nak daily pun boleh. Kalau lukisan saya kecilkan. Kalau lukisan ni saya buat line chart, saya akan kecilkan lagi. Okey, kita tengok selalu kita akan tanda dekat mana? Dekat dia punya toncik dia. Sini kan? Nampak tak ada toncik kat situ? Okey. Kita kena tengok sebelah dia. Sebelahnya. Ada tak yang kena? Ada tak yang kena? Ada tak yang kena? So nampak situ satu. Sini dia ada banyak beberapa candle. Dan sini ada satu gap. Okay, gap. So harga akan bermain di antara 280 hingga 285. Okey, itu salah satu zone ni ada lagi satu zone. Kalau yang terdekat yang ni pula, yang terdekat sini ternampak satu zone lah. Banyak candle dekat sini kan. Sebelum dia nak jatuh, dia ada buat satu macam kita panggil sideway dekat sini. Macam kotak lah. So sini pun kita boleh jadikan sebagai supply zone. So sekarang ni ikutkan dia dah lepas lah. Dia dah lepas tu. Bila dia dah lepas, kita expect dia boleh pergi yang atas tu lah. Dia boleh pergi 280, 285. Sebab dia dah lepas dia punya zone yang supply ni. Yang sebelum ni dia nak turun, dia main dindong. Kat sini bocor baru dia turun. So bila sebelum ni dia adalah support yang bocor, sekarang dia akan jadi resistance yang perlu dipecah. Sekarang pecah tak? Pecah kan? Ada volume tak? Ada kan? Nampak tak volume yang tinggi canak-canak? So bila kita tengok breakout tu berlaku, resistance yang sebelum ni jadi support dia, yang dia keras sangat tak nak turun tu, sekarang dah berjaya breakout. So secara logiknya dia akan pergi cari net resistance area mana? Area yang dia pernah reject daripada nak naik tu, dia turun. Itu area yang dia akan pergi cari balik lah. Ini expectation saja kita bermain dengan kebarangkalian. So expectationnya dia akan pergi cari area 280. Alright. Itu untuk Jackson. So Jackson ni memang sangat cantik. Dah breakout dengan volume. Yang ni orang kata BO with volume Bila ada komen BO with volume, this one lah. Dia bukan breakout saja-saja, dia breakout dengan adanya volume yang padu. Padu ni, tengok panjang dia punya volume. Yang ni lah counter yang kita nak cari. Alright. Lagi satu, kalau kita nak gunakan Fibonacci kan, untuk kita predict kat mana dia boleh pergi. Boleh gunakan Fibonacci extension. Macam mana? Ini yang dia turun low. Okay, paling low kat sini. Paling high yang dia pergi satu swing ni, yang paling high yang kita nampak sini lah.
Okey, sini ataupun sini lah. Kita ambil sini ya. Kata kita ambil sini. High dia yang sebelum. Okey, maksud kita ambil yang poin ketiga. Atas dia ada 3 poin tak kalau extension. 1, 2, 3 yang bawah dia. Alright. So kalau ikutkan golden pivot, okay, sekarang dia touch 100%. So golden pivot selalunya dia akan pergi cari 161.80 lah selalunya. Okay, selalunya dia akan cari 161.80. So area mana 275 lah. Kalau kat sini 275. Kalau kita tanda dia adalah 280. Masa ni tak adalah terpulang mana kita lah terpulang Kalau kita nak TP dekat 275 pun boleh. Kalau kita sanggup tunggu risiko lebih sikit, kita boleh try TP kat 280. Andai katalah 280 tu tak lepas, kita boleh terus TP dulu 275. Itulah contoh dia. Macam mana kita nak buat trading plan. Trading plan kita nak TP dekat dia 280. Tapi kita tengok tarik pivot dia dekat 275. Boleh kita aim 275, boleh juga kita aim 280. Andai kata dia touch, dia tak ambil, kita terus jual dekat 275. Itu untuk nak swing tak lama lah. Saya rasa ini macam next week je lah. Next week. Kalau kita nak swing yang lama tu kita kena tengok time frame besar. 1 hari 1 minggu. Itu kan untuk kalau kita nak swing macam contoh lebih daripada 2 minggu, lebih daripada sebulan yang kita nak ROI tinggi Yang expectation kita melalui ROI 10% and above. So kalau kita nak 10% and above, kita kena tengok zone jauh lah. Zone jauh. Nampak ini satu resistance, nampak? Dia naik-naik tak berjaya lepas. So tu satu resistance dia. Kat sini kita tandalah. Kita buat kotak. Tu sebab dia ada satu zone. Kita tak ada lah macam terlampau rigid satu harga saja, sebab dia kadang-kadang harga tu dindong dekat beberapa harga. Contoh mungkin dia dindong dekat 300 hingga 310, 30 sen hingga 31 sen. Mungkin dia dindong kat situ. Kita tak boleh sign pula saham tak boleh terlampau rigid dia akan pergi situ. Tak dia tak macam tu. Kita kena buat ke barangkali yang K1. Okay, expectation boleh pergi mana dekat area 300 hingga sini kan. Rejection tu dia nak naik, kita nampak ada sini dekat sini. Ada 310 hingga 325, right? 310 hingga 325 kita tengok tarik. Selalu dia akan ada sampai kat hujung tu juga. Ada rejection yang sebelum. Dia mesti ada kawan dia. Ini kawannya sebelum Sebelum ni pernah ada berlakunya rejection, nak naik tak lepas dekat sini Dekat area 305, 325. Dan nampak dia bagi satu jarum yang panjang. Okey, jarumnya panjang tu maksudnya ada orang yang sangkut dekat atas. Dia ada membunuh orang, beberapa orang lah sangkut kat sini. Mungkin bukan beberapa, mungkin ribuan. Tengok perangai-perangai dia. Bila ada volume yang tinggi canak-canak macam ni. Sekarang ni walaupun kita tengok dekat 1 jam tadi volume canak, dekat 1 hari volume tak canak-canak macam ni. Belum lagi. Sekiranya ada volume yang canak-canak tu, kita boleh predikkan sehari kenaikan dia boleh menggila sampai macam ni tau. Jackson ni counter yang kalau dia nak goreng, dia boleh goreng padu Kalau operator dia nak sangat kan, dia memang aim sangat counter Jackson, dia boleh goreng kau-kaunya. Tengok sehari kenaikan dia boleh mencecah. Okey. Ini nampak dia ada resistance sebelum. Okey, resistance sebelum dia breakout kat sini. Nampak tak? Ini satu tak lepas, turun. Tak lepas, turun, pump lepas. Okey, breakout. Volume padu. Naik, pump. Sehari. Dalam masa sehari, kenaikan dia adalah 95%. Maksudnya ada orang yang memang untung dalam masa sehari. Orang tu saya rasa operator lah. Orang biasa macam mana dia nak tahu dia kenaikan sehari sampai 95%. Mungkin dah ramai yang jual dekat sini. Dia rasa dia dah padu dah. Dia jual kat sini. Cara counter yang jenis menggila macam ni, kalau kita nak dapat ROI yang tinggi, adalah dengan cara pasang trailing stop. Trailing stop tu kita sentiasa ubah harga trailing kita.
Contoh trailing tu maksudnya mengikuti trailing tu trail, asal daripada perkataan trail. Trail tu adalah ekor. So trailing is mengikuti. Okay, kita follow the price. Okay, so apa cerita dia, macam mana kita nak buat trailing stop tu? Saya dah ajar, bukan ajar macam belagak macam cikgu pula. Saya dah share dekat dalam video saya cara pasang trailing stop. Boleh tengok dekat channel saya ni lah, pergi cari. Okay, dia macam ni lah, lebih kurang macam ni. Katakanlah pada hari tu berlakunya mana nak tahu, masa market merah-merah menyala ni, operator tak ada cara, dia nak buat duit juga, dia pergi goreng dekat Jackson. Katakanlah berlakunya volume yang padu macam ni, adakah kita nak TP awal? So jawapan dia tidak. Kita tak TP awal. Kalau volume orang asyik dah beli, kenapa kita nak jual? Kita nak jual bila orang dah start jual. Katalah kita kat dalam, harga duk naik, orang duk beli lagi, kita tak jual lah. Orang dah start jual, baru kita pump terus jual lah kan. Okay, macam ni. Kita nak trade harga. Contoh okay. Tiba-tiba pada hari, tak tahulah, pada kita bagi contoh lah, berlakunya pada minggu ni kan, pada satu hari tu, contoh dia naik volume padu sebiji macam canak macam ni. So kita nak buat trailing stop. So harga kita masuk kan, katalah sekarang kita terus masuk lah, sebab kita rasa dia dah breakout dekat 1 hour, dah breakout, kita pun terus masuk, tak kisah harga berapa. Mungkin dia dindong, mungkin pukul 9-10 dia buat main-main, so tiba-tiba pukul 11 ke dia naik, contoh ataupun terus pagi-pagi tu terus terbang, tak kisahlah. So kita masuk harga straight away, harga yang dia bagi lah kita masuk terus 245. Contoh 245, dia pun dindong 240 tu 235, cuak. Nak keluar. Sekali pump, dia naik. Okey, kita pasang trailing stop. Harga kita masuk 245. Selalunya kita follow 3 bit daripada harga semasa. Contoh 245 harga semasa. So harga kita belakang 240, 235, 230. Contoh kita follow dekat 230. Kalau kena out okey, kalau kena out. Kalau kata kita nak follow lagi jauh, kita nampak volume padu volume padu, kita follow jauh sikit. Katalah hari Isnin, contoh Isnin volume padu orang beli 1,000, 100, 200, 300, beli, kita pun nak follow, nak buat trailing stop. Okey, 245, tiba-tiba dia dah naik dekat 260. Okey, so follow jauh sikit. Memang kalau dia turun, dia kena kat kita tak dapat untung lagi lah. Okey, katalah kita letak kat 240, kita dapat rugi kalau dia kena kat trailing stop kita. Tapi katalah okey 260, dia naik pula 280. Okey, kita dah boleh naikkan. Kita naik kat 250. Contoh 280 harga semasa, kita letak kat 250. Okey, so kita baru 1 bit untung sebenarnya ni kalau dia kena balik kat kita punya trailing stop. Tapi katalah dia pergi pula sampai 30 sen. Okey, kita dah naik kat situ 260. So kita dah sekarang untung 3 bit kan. Kita dah untung 3 bit kalau dia kena kat trailing stop kita. Dia naik lagi dekat 350. Masa tu kita mesti dah naik dekat 30 sen. Kita dah untung banyak dah. Orang lain dah jual. Memang orang lain dah jual, dah untung. Orang lain main dalam masa 15 minit dia dah untung dah beribu. Dah pun dia dah main 3 bit dia dah untung. Kita dah main trailing stop. Trailing stop ni maksudnya jauh kan, tak kena lagi kita. Kalau kena pun kita tak untung sebanyaknya orang terus MTP. Sebab NTP katalah dia dah pergi 280, dia terus TP kat 280. Kita duk trailing tu, kita mungkin baru 260, kita tak untung macam dia. Tapi dia dah keluar, kita masih kat dalam, counter naik canak. Okey, katalah counter sekarang dah untung 30%, kita kat dalam mungkin dalam 25%, sebab kita follow belakang. Lepas tu counter dah naik sampai 40%, kita mungkin untung 35%. Counter dah naik sampai 40%, kita mungkin untung 35%. Dan counter naik sampai 50% sehari, kita mungkin untung dekat 40 hingga 45%. That's why follow. Kita follow. Sebab tu kadang-kadang tengok orang tu dapat ROI tinggi gila dalam masa sehari. Yang mungkin probability tinggi dia tak keluar tu dia sebab dia pasang trailing stop. Salah satu. Keduanya, dia sendiri adalah gang jerung operator yang ataupun dia masuklah grup-grup buy call. Dia memang dah ada target price. Nak pula kena dekat hari tu, kata nak goreng ni sampai 100%. Dia adalah, tak tahulah, geng-geng dia internal. Orang kata orang dalaman yang tahu harga tu nak naik sampai situ, tu mungkin dia boleh dapat ROI tinggi. Selalunya ROI tinggi tu sebab orang pasang trailing stop lah.
Sebab kita macam mana nak predict harga sehari boleh naik sampai 100%? Tak mungkin Secara logik harga tak mungkin sehari tu boleh pergi sampai 100%. Kita tak akan predict. Kita mesti akan aim. Contoh macam sekarang kita mesti dah akan aim dekat area 275 dan 280. Adakah 275 280 tu kita akan dapat 10%? Kalau kita masuk 245 pergi 275, keuntungan kita adalah dalam 13%, 10% lah. Sudah kira sangat bagus. Dah sehari dah dapat 10%. ASB pun 5% setahu kan. Kalau sehari kita dapat 10%, should be good enough lah. Selalunya orang sehari, orang takkan banyak sangat lah. 3 hingga 5% saja untuk sehari. Sebab intraday dia nak pergi jauh mana sangat. Kita tak ada aim tinggi kecuali swing. Swing yes. Kadang swing 3 hari je, kadang swing seminggu tapi dapat 10% at above lah. Macam tu. Sama ada swing ke tak. Tapi kenapa orang sekarang tak swing? Sebab indeks merah, indeks tak cantik. Kita takut walaupun counter kita tengok contoh kan, katalah sampai 275, kalau dia harga bertahan dekat area 275, 280, 285, dia berdindong-dindong kat situ, volume masih ada, expectation dia akan pergi cari kat 310 kan. So kalau kita swing dekat 310, kita ada keuntungan sampai 20%, 25% lah. So kita expect macam ni lah. Kalau kita swing mungkin 3 hari, mungkin seminggu, kita expect dia akan pergi cari 310. Macam tu contoh Tapi market tak membantu kita. Market tak membantu. Indeks teruk. Walaupun counter tu kita tengok bertahan pada harga tu, expectation dia akan pergi cari net resistance ke area 300 hingga 325 tu, tak berlaku disebabkan indeks tarik harga turun. Sebab tu kadang-kadang kenapa ramai yang orang kata si money take money, asal untung cabut je. Sebab ni lah. Sebab indeks tak menentu. Kita takut walaupun counter tu strong, dia boleh tertarik turun ke bawah disebabkan indeks ni. Orang pun semua ada fear Bila orang ada fear, dia takut. Asal untung dia jual. Tambah orangnya ada modal besar maksudnya modal dia 1 juta macam tu kan. Modal dia 1 juta. Dia masuk counter Jackson 1 juta. Dia dah untung, katalah dia untung 100,000 contoh 50,000 lah, 50,000. Dia tak akan nak sanggup menanggung risiko rugi 300,000, 500,000. So dia akan ambil je untung 50,000 tu. Dia akan ambil untung 100,000 tu. Faham tak? Modal dia lebih besar, kerugian dia lebih besar. So dia tak akan berani bermain risiko. So kalau katalah orang yang jerung-jerung yang 1 juta ni keluar, yang saya letak 200,000 ke atas lah, yang modal tinggi-tinggi ni dah keluar, yang modal ciput-ciput bawah 10,000 ni, ingat boleh nak bertahan ke? Walaupun ramai pun. Tak. Tak. Jawapan dia tak. Ke jatuh. Kalau geng-geng atas ni tipi, kita janganlah duk berani mati tunggu kat situ. Ambil je lah duit. Nampak orang jual, kau jual ni, volume Jualan bersama volume. Yang ni cerita dia, belian bersama volume, okey lah kita nak masuk. Jualan, orang duk jual dengan volume yang kuat. Memang kejatuh lah Junam. Tak ada siapa nak beli, orang duk jual. Bila ada berlakunya jualan dengan volume yang tinggi, kita kena keluar. Bila adanya berlaku jualan tetapi volume dia sikit, yang dipanggil volume kering, boleh kita hold. Faham? Contoh kita masuk 245. Dekat 275 ada berlakunya jualan, which is 275 280 lah, ada resistance tu. Secara logik orang jual Secara logik orang jual. So berlakunya jualan tetapi volume dia sikit. Maksudnya macam volume dia bawah daripada moving average ni. Kecil je. So kita okey, volume kurang. So mungkin ada satu volume yang buy yang tinggi akan tolak pergi cari next resistance dekat 300 hingga 325. Okey. Macam tu adalah agak logik. Maksudnya kita dengan ilmu yang ada, kita boleh hold. Sebabkan jualan tu sikit. Tapi sekiranya dekat area 280, 275 tu orang jual kau-kau. Orang jual kau-kau dengan volume. Kita terasa bijak yang dia sekarang harga dindong, nak akan pergi cari kat resistance seterusnya. Tu tak bijak lah. Sebab apa? Sebab apa kita bermain dengan sangat risiko yang sangat tinggi. Kita berlawan arus yang orang semua jual. Kita seorang je berharapan. Teknik harapan lah. Dia akan pergi. Walaupun kita kaji, dia akan pergi net resistance. Tapi ikut logik juga. Kalau orang semua jual, volume canak-canak, kita kena keluar. Keluarlah. Ambil lah dulu untung tu.
Cari peluang baru, sama ada tunggu dulu counter tu dia test balik ke dekat area 245 tu ke area sekarang ni lah. Area sekarang ni dia berapa ni? Area ada 235, 245 tu kan. Katalah dia turun balik. Kita boleh lah try re-entry kalau ada volume boleh masuk semula, boleh re-entry ataupun cari counter lain lah. Dah untung cari counter lain pula. Ada juga yang macam kita kena bijak dengan money management money management. Contoh sehari kita target 5% saja ataupun maksimum 10%. So katalah hari tu kita dah dapat 10% keluar. Bila kita dah keluar tu, kita keluar terus hari tu, tak trade dah. Itu pun tindakan bijak. Kadang-kadang kita tanpa tamak, bukan kadang-kadang, selalunya, termasuk saya, bila saya dah untung, saya ada duit saya dah take profit, saya teringin nak masuk counter lain pula. Kadang-kadang dia ada macam mana walaupun kita kaji, tapi kita tak disiplin kita tak disiplin dengan money management money management, sebab kita dah dapat aim kita punya target sehari 10% contoh. Tapi kita tamak, kita nak more, sebab ibang kita dah ada duit kat tangan, kita nak beli lagi. Kadang kita akan dapat bad luck tu lah. Bad luck dia, kita masuk lagi satu counter, hari tu tak dapat dah. Daripada 10% kita dah rugi lagi 5%. So keuntungan kita 5% je. Itu kalau masih dalam keuntungan, at least okay. Ada berlakunya contoh hari kita target 5%, lepas tu kita pergi masuk counter lain, kita rugi 5%. So kita zero. Itu tak apa lagi lah. Maksudnya kita hanya sia-sia lah hari tu trade. Yang paling tak best adalah kita dah untung, katalah contoh 5%, lepas tu kita mengalami kerugian lebih dari 5%, 8%. Ya, kenapa kita biarkan sampai 8%? Konon-konon kita nak swing. Tolerate untuk swing selalunya 10% maksimum. So bila 8% kita tahu okey, belum sampai 10% kerugian lagi, so aku nak hold. Jadi tengok jatuh tak boleh dah, pergi dah. Kita mengalami kerugian pada hari tu yang sebelum ni kita untung. So kadang-kadang adalah walaupun kita nampak semua orang duk share, ui kantor ni cantik, kita pun teringin nak masuk. Tapi kalau kita fikir kita sebenarnya dah untung, dah capai target, abaikan, tutup terus. Saya jadi masalah besar juga sebab saya ada group, saya owner group saya kena update selalu. Kadang-kadang bila kita update, kita nampak kantor tu cantik, kita teringin nak masuk. Masalah Tapi kalau orang yang tak ada kena-kena dengan grup ni apa semua ni, tak perlu tengok dah, terus tutup semua terus. Pasal saham tutup terus. Hari tu dah untung, tutup terus. Next punya cerita pula. Itu untuk orang yang intraday ataupun short term yang main 3 hari, 2 hari 3 hari BTST. Beli hari ni jual esok, okay, settle. Dah untung hari tu, dah. Petang beli pula, esok untung, dah. Jangan kalau ada duit kat atas tangan nak beli, akan berlaku kerugian. Selalunya dia probability nak rugi tu tinggi lah. Dia ada satu market tu macam, kau ni aku dah bagi kau untung, kau tamak, kan aku bagi kau rugi. Macam tu lah. Kena ada money management dan kena ada target. Sehari nak berapa. Okay. Next kita pergi Uzma, sebab Uzma ni banyak ada kenaikan lah untuk minggu ni. Sebenarnya Jackson tengok sehari dia naik sampai more than 10% dah lah. Selalu kenapa kita masih aim counter yang naik lebih daripada 10%? Selalunya kan kita aim counter yang 3 hingga mungkin 8%, 9%, boleh lah bila 10%. 30% ni bukan apa. Kita takut orang dah ramai untung, orang keluar. Cuma kadang-kadang counter yang memang dah ada momentum, dia akan teruskan momentum. Itu ada dua kebarangkalian. So kita tengok dulu apa cerita. Kalau hari Isnin ada orang still duk beli, okey lah, why not? Kita follow, kita target yang kita punya 275, 285 tu. Dan yang paling penting adalah exit plan. Masuk harga 240 ke, 245 ke. Dekat nak keluar kat mana kalau tak jadi. Cerita dia selalu, inilah masalah paling besar kali orang rugi ni. Orang tak ada jalan keluar. Dia tahu dia nak aim untung kat 275, 280. Sebab apa? Kata review counter-counter boleh aim kat situ. Betul, memang kita aim dekat situ. Tapi kalau tak berlaku, kenalah keluar. Kalau dia turun-turun harga, kita masuk ke atas tu, buat apa duk biar kena ada exit plan lah. Katalah 240 ataupun 245. Okay, so dekat mana kita punya cut loss kita? Mungkin bawah 235. Okay,
mungkin 230. So kita target bila harga jatuh daripada 230 aku cabut. Ataupun hari tu aku dah rugi 3% ke 5%, yang target masing-masing ada punya risiko sendiri. Melalui duit ke ROI ke saya tak pastilah, ikut masing-masing. Kalau kata sanggup rugi sehari 300 maksimum, kalau dah capai kerugian 300 kena keluar. Kalau kata ada orang sanggup menanggung risiko rugi sehari 5%, so kata 5% dah hit, dah rugi 5% keluar. Ataupun orang yang dah target dekat counter, kejap, contoh, okay, support dekat 23 sen, bocor 23 sen nak keluar, sebab next dia akan cari 21 sen, so akan rugi lebih banyak. Okay. Ada orang sanggup menanggung risiko sampai 21 sen, selagi tak bocor 21 sen dia tak keluar, dan tak apalah. Kalau yang jenis menanggung risiko sikit saja, dia tak sanggup rugi banyak, then kalau bocor 23 sen kena keluar. Faham tak? Okay. Dia ni dia jatuh, biar dulu. Semua sama je konsep je. Kalau masa jual. Contoh kita pun terkena kat loss kat sini ke tak kisah. Okay. So katalah kita nak balas dendam balik counter tu, dah buat aku rugi, aku nak balik win. Sebab aku nampak dia memang ada peluang nak naik, sebab dia ada volume. Okay, tak apa. Tunggu dia turun. Dia cross up balik, ada volume masuk. Faham? Dia turun, biarkan dulu. Masalah orang suka pandai nak cedok-cedok, nak tahan sini, tahan. Kenapa perlu tahan-tahan? Tunggulah confirmation dia turun, dia reversal up, baru beli. Tak ada reversal up, tak payah beli. Ini kalau kita jangka dia dah reversal up kat sini, okey. Ada buy sini, tak ada confirmation ada ke dia cross up? Tak ada. Memang ada buy kat sini sebab satu volume dah masuk kat sini, tapi adakah dia cross up? Tak kan? Kadang-kadang orang terlampau laju nak beli. Kalau saya, bagi saya, kalau dia turun tu biar dia dulu sampai ada satu confirmation yang dia dah reverse up macam sekarang ni. Selalu kita tengok kali 15 minit lah, sharp sikit. Okay, tengok dia turun ambil yang nampak obvious turun dulu. This one lah. Okay, selalunya kita meletakkan MACD ataupun MA20, moving average 20 tu sebagai support yang agak kuat lah. Kalau breakout tu dia di atas MA20 dengan ada volume cantik. Kalau bocor MA20 dengan volume, kita pun tengok apa yang berlaku bila dia bocor. Ini line yang ni MA20 bocor. Tengok dia turun sampai kat sini, baru dia cross up. So kat sini lah baru kita beli, bila dia start cross up. Kalau dari segi candle saja pun, candle boleh kena makan candle yang sebelum. Yang ni kata dia makan satu. Right, ni baru ada confirmation kat sini. Ataupun boleh buat lukisan. Boleh buat lukisan benda macam ni, sebab kita ada masa tau. Sebab kita nak masuk, katalah kita dah kat lock kat sini, kita nak masuk balik, kita ada masa je. Contohin lah dulu kat mana. Okay, nampak? Okay, satu channel menurun, Jaya breakout kat sini. Okay, so kita tahu situ ada satu peluang untuk kita entry. Okay, dia breakout boleh kat sini, ada volume tak? Kita tak nampak volume yang kuat. Next dia berlaku gap up. Selalu gap up ada kebarangkalian nak naik, so kita masuk kat sini. Dia naik, dia down, sini baru dia breakout. Sini baru dia breakout apa 1%. Okay, so next adalah sekarang lah paling cantik sekali nak masuk. Sebab apa? Kita tengok ada volume yang padu. Breakout supply ni zone.
zone yang resistant, yang sebelum ni jadi support. Dekat area sini dia jadi support. Sebelum ni dia jadi support kat area sini. Tak nampak lah kalau sama. Ambil yang ni lah. Sekejap kita ambil sini channel. Where is channel? Okay. Ini ada dindong kat sini kan, area ni kan, sebelum dia turun kan. Itu support dia. So sekarang dia punya breakout. Kalau ikut pada pandangan saya lah, walaupun memang dia atas resistance 250 tak lepas, 100% tak lepas, tapi sekarang ada waktu yang agak cantik untuk masuk. Okay, dari segi ni memang ada berlaku jualan, of course, rejection. Okay, kalau still nak tunggu semua cross up, boleh juga tunggu sampai dia cross up ke atas lagi sekali. Contoh yang ni contoh dia ada merah ni kan, dia cross up balik. Ini merah kan, turun, dia cross up balik. Okay, kalau macam stosh turun kan, biru turun bawah, merah, biru naik atas merah. Okay, asal tengok RSI agak tinggi lah dekat ni, maksudnya mungkin ada kebarakalan turun dulu sikit. Okay, tapi in the long run nampak dia nak naik lagi, sebab volume tu padu sangat. 1 jam lah saya nampak. Kalau maksudnya pagi-pagi tu mungkin dindong lagi kan. Tapi memang boleh diperhatikan lah esok. Hopefully market tak jahat sangat lah. Kalau ikutkan dia dah breakout dan ada volume, expectation dia boleh pergi jauh lagi lah. 1 hour nampak cantik. Ni maksudnya time frame yang agak besar. 4 hours memang cantik. Mungkin okay, kata mungkin Selasa atau Rabu baru dia padu. Mungkin lah. Nak katalah esok atau dindong dulu, sebab ada dekat 50 minit tu ada merah lagi. Ni pun dah sampai highest dan RSI agak tinggi. Okay, RSI kita nak 50 ke atas, 50 sampai 70 tu okey lagi lah. Kalau dah lepas 70 apa ni agak berisiko tinggi. Mungkin dia turun dulu, bermain dekat 235 dindong. Tengok dulu esok macam mana. Tapi once kata kita tengok ada turun, macam ni contoh ini jualan kalau berlaku jualan, RSI akan menurun tau. Okay, bila orang jual, RSI akan menurun. Contoh 89 dia akan turun 70 dia akan turun 70, 60 dah nak. Okay, lepas tu bila nampak dia start naik balik, naik semula, okay, 60 jadi 61, 62 jadi 65. Okay, tu dah cantik. Tapi sekiranya berlaku 89 turun 70, turun 60, turun 50, turun bawah 50. Okay, jangan gatal tangan. Maksudnya jualan jualan. RSI dah turun daripada 89, turun bawah 50. 50 ke atas adalah bullish, kalau 50 ke bawah adalah bearish. So kalau jualan force RSI tu sampai turun bawah 50, tunggu dulu. Bagi dia cross up balik. Selalunya kalau dia dah turun bawah 50, dia cari 30. 30 naik balik dari 30 jadi 35, 36, 37, 38. Okay, then okay lah. Maksudnya tu saut betul-betul daripada bawah lah. Faham tak saya cerita ni? Bullish adalah atas 50 hingga 70 lah lebih kurang. Sekiranya sekarang ni kita tengok RSI dah tinggi 89. Okay, akan berlaku jualan. Bila berlaku jualan, RSI akan turun. Bila RSI turun, selagi dia dapat rebound contoh RSI turun 89, turun 79, 69. Okay, 59 dan dia naik semula jadi 61, 62, 63. Okay, then maksudnya dia dah buat reversal. Tapi sekiranya dia jatuh 89, 79, 89, 59, 49, 39, dia dah makin menurun. Orang dah tak berminat. Orang dah buat betul-betul jualan. So nak masuk ke? Tidak. Sebab apa? RSI dah bearish. Faham? Even though kita tengok time frame daily 4 hours, 1 hours cantik, time frame kecil tak cantik lagi, janganlah masuk. Okay, tengok dulu esok. Sebab walaupun dia merah kat sini, kalau berlaku cross up lagi sekali, okay, mungkin dia turun dulu sikit lah. Kata dia turun sampai 65, kapal dia naik balik. Lepas tu kat sini pun dia turun, dia cross up balik. Turun, cross up balik, biru atau merah.
So kalau pasang Indi kat sini lah. Okay, kalau pasang Indi 15 minit contoh katalah dia nak berlaku penurunan, dia merah dia akan cross ke bawah kuning katalah dia cross ke bawah. Once dia cross up balik, okay, yang ni dia contoh ya, penurunan berlaku, dia akan berlaku macam ni lah. Merah dia dah start nak menunduk, dan dia cross ke bawah kuning. Okay, kita biar. Okay, merah start cross up, kuning cross semua dengan ada volume. Yang ni tak ada volume. Okay, sini ada volume. Kat sini entry. Faham? Okay, tengok esok berlaku macam mana. Kalau katalah esok berlakunya jualan, merah menunduk, cross bawah kuning, biar dulu dia turun. Tunggu dia cross up balik macam ni dengan volume macam ni, baru entry. Tapi sekiranya esok terus berlakunya volume masuk padu, ini cantik saja ni susunan traffic light mendongak ke atas, bismillah je lah entry lah. Kita expectation dia bagi mana kan, 275,280 kan. Macam tu lah. Sebab apa itu tengok daily cantik. Daily cantik macam mana? Kolam dah siap, biru atas merah. MACD cross up, biru atas merah. Ini line AO OSM escalator. Ini campuran OSM escalator dengan MACD. Okay, background belakang dia bar ni dah start hijau. Lepas tu kita tengok bar untuk MACD dah start hijau. Atas ada buy signal, watchlist, dan ada buy signal, ada volume yang tinggi dengan Robozu. Nak panggil Gafin pun boleh lah sebab ada toncet. Tapi dia lebih solid badan dia. Buy solid orang beli Kalau hijau macam ni solid orang beli. Sikit je orang jual. Siput ni je orang jual. Yang lain adalah pembeli menguasai. Pembeli semua kat dalam tu dia nak duk keras situ ke? Dia mestilah nak untung. Nak untung macam mana? Kena tolak harga naik atas. So expectation harga naik ke turun? Naik. Daily expectation harga naik. Cuma template kecil tu mungkin lah RSI rendah 15 sorry, RSI tinggi sangat 15 minit. Mungkin dia terpaksa turun dulu. Itu je lah. RSI 89 mungkin terpaksa turun dulu. Turun pun saya tak rasa lelat turun teruk pun. Ni lindong sini dia cross up balik lah. Sebab daily cantik. Overall Jackson cantik lah sana cerita. Lama betul Jackson saya duk cerita Jackson je ni. Nanti bukan review counter-counter potensi minggu ini. Review counter Jackson je. Alright. Uzma. KIB. Saya nak pilih siapa KB pun cantik juga. Okay. Uzma kalau ada sentiment kita ambil minyak sat. Okay, Uzma. Apa yang anda nampak dekat Uzma? Bawah template kecil menunduk merah, menunduk biru bawah merah. Template kecil harga diindon dan sideway nak macam nampak dia nak turun lah. Okay, mungkin dia rebound dekat mid BB dia harga berapa ni? 420. Okay, tak apa. Kita tengok daily. Di manakah daily? Okay, daily apa yang berlaku dekat daily ni? Ini adalah line tart. Line tart tu adalah kalau tengok tart lah. Atom dark tu. Atom dark punya teknik. Nanti boleh tengok lah. Saya ada pernah share lah. Okay. Dia bermain dengan 20 hari sebelum maksudnya kalau kata ni dia dah berjaya touch dekat sini, dia perlu break up 20 hari sebelum harga mestilah di atas 20 MA 20 dan 50 MA 50 bullish untuk swing at least bullish untuk swing 20 kena cross up 50. Okay, 20 kena cross up 50. Alright. So dekat sini dia punya 50 adalah orange. Okay. 20 dia yang biru. Biru ni dah cross up orange ke belum? Ngam cross. Ngam cross Biru cross up orange. Ngam cross. So maksudnya sebenarnya counter ni sedram. Orang kata ngam lah untuk kita swing tu. Cuma
kalau kita tengok transition daripada downtrend, counter ni adalah counter downtrend yang percubaan untuk buat uptrend yang baru disebabkan di tengah test SMA 200. Yang purple ni adalah SMA 200. SMA 200 pada harga 435. So harga perlu melepasi 435 dengan volume untuk dia buat trend yang baru ke atas. Okey. Orang selalu memang ambil dekat sini. Orang tu bukan orang biasa-biasa, operator, banker, fund manager yang ada duit berjuta-juta, beratus-ratus ribu. Depa beli dekat area yang boleh swing lama, dekat kurang-kurang 50. Okey, dekat area 50 depa beli sahut. Depa nak swing, depa bukan macam kita kata orang biasa lah. Orang biasa dia asal untung kan. Beli jual, beli jual, beli jual tak. Dia selalunya dia hold. Okay, mereka ni nak untung lama, mereka hold. So, mereka akan beli area 50, mereka beli sikit. Kata kat sini beli, kat area sini beli 1 juta. Bila dah lepas dekat 100, yang lain yang lumut ni, macam colour lumut tu. Colour lumut ni, okay. Kat sini dia beli lagi 2 juta. Contoh fund manager operator lah, dia bercall lah. Siapa yang pandai tengok dia punya kod macam dia ada 1, 2, adalah 1, 1, 1, 100 apa benda lah tu. Dia ajak orang, jom kita beli kat sini. Dia pun belilah, seorang beli 200,000, 300,000. Gabung-gabung jadi dah 2-3 juta, beli kat sini pula. Sini 1 juta, sini 2-3 juta. Kat sini akan sahut banyak lagi lah untuk dia buat satu trend yang baru. Okay, kalau nak tengok zoom dia, kita ambil yang ni sebab yang ni satu je. Right, kita nak tengok zoom dia. Ini color lain sebab dia intraday version 2. Alright, ni purple kita ambil 1 minggu lah. Saya nak tunjuk sekiranya sekarang ni kan, ni kat weekly kan, yang purple ni. Kita tengok macam mana harga tu bila start berubah uptrend. Okey, ini yang berlaku. Ini yang berlaku bila harga tu melepasi SMA 200. Uptrend yang baru dia buat uptrend yang baru. Kenaikan dia memang canak-canak lah. Dia naik sampai puncak sini. Okey. Kita tanda dia jap. Area sini lah kita buat. Tak tahulah dekat mana dia cross up tu. Ni lah line purple dia, saya main agak-agak saya tarik. Dia buat naik atas sampai 400% lah. 420%. 420% ni adalah operator lah. Yang kata dia ada fund yang berjuta-juta tu, dia ambil sahut dekat 50 sikit, dekat sini dindong-dindong sikit, sini dindong-dindong sikit, sini dindong, dekat 200 dia sahut banyak. Dan dia hold sampai 400%. Ini memang operator lah. So operator bila dah start, dah dapat dia punya aim, mungkin tak tahulah dia memang aim 400%, dia dah start menjual. So sebenarnya counter minyak ni dah start jadi downtrend daripada untuk counter ni lah. Untuk counter ni kita tengok kejatuhan dia daripada 20 adalah MA 20 dia jatuh pada, ini kalau weekly weekly dia lagi besar lah. Dekat tahun 2014 kejatuhan harga minyak. Lepas tu dia jatuh bawah 50 dekat tahun sama juga tahun 2014. Lepas tu dia jatuh dekat SMA 200 ni sama juga 2014. So counter ni telah menjadi counter yang downtrend. Uzma ni counter downtrend sejak 2014 sampai ni memang tak ada apa sangat. Sekarang baru dia nak buat perubahan yang baru. So kalau kita tengok depa ni semua hold untuk sampai ke atas tu 13 sampai 2014, setahun saja dia hold untuk naik. Tapi untuk jatuhnya bertahun-tahun, 2014 sampai sekarang. Sekatalah berlakunya trend perubahan adalah pada time macam ni. Kita tak tahu krisis, mungkin ada krisis minyak, perlukan minyak kan. So dia nak buat satu permulaan trend yang baru setelah lama dia duduk di bawah So dia kita boleh expect dia boleh pergi, kalau kata yang ni selalunya lah 6 bulan lah orang swing yang lama kalau SMA 200 ni.
Dia bukannya terus dia nak naik sampai canak-canak 100% tu. Okay, 100-400% tu dia ambil masa lama kan. Setahun. So, katalah ni naik berjaya naik pada bulan, ini bulan apa? September. Okay, September dia naik sikit. Oktober naik sikit. Okay. November turun. Ada apa? Katalah ada PRU kan. Turun. Orang sibuk dengan undi-undi dia turun. Gedek. Boleh jadi turun, boleh jadi lagi naik. Okay, ada orang lobby duit. Lagi naik, tak tahulah. Tapi pelan-pelan lah dia dindong turun naik. Orang intraday counter minyak sakit jiwa lah. Sebab dia ada turun, dia ada naik, dia turun naik. Tapi kita tengok in the long run, makan 3 bulan, 6 bulan, mungkin dia boleh buat kenaikan. Kalau syarat dia kena melepasi SMA 200 dulu. Kena melepasi SMA 200 dulu. Okay. Kalau daily lebih short lah. Tengok dia naik kat sini pun dah ada dah. Dekat tahun 2001 dia ada percubaan naik sekejap. Okay, kalau weekly tu lebih lama lah. Kita naik lebih lama dan ROI lebih tinggi. Selalu orang tengok weekly. Yang orang yang nak hold 6 bulan, setahun macam tu, dia akan tengok daripada monthly lagi. Monthly ada tak reversal, weekly ada tak reversal up berlaku. Kalau kata dah monthly dah nampak aura-aura, nampak gaya dah nak reversal up, weekly dah start reversal up, daily memang dah reversal up, dah uptrend, terus mereka akan beli untuk swing lama 6 bulan dan ke atas. Dia akan tengok daripada monthly, weekly, sampai dia tengok yang besar dulu ya. Besar dulu, bulanan, mingguan, hari. Okey, cantik tiga-tiga ni baru dia entry untuk dia simpan lama. Okey. Kalau kita ni selalunya setakat weekly dan daily je lah. Swing tu tengok weekly, macam weekly pun nampak macam nak reversal up kan. Kita tengok Okay. Satu candle candle jatuh. Okay. Ada stopper, which is bullish berlaku bullish kat sini. Confirmation seterusnya adalah ada satu lagi bullish yang engulfing. Alright. So settle kat sini. Nampak dia betul nak reversal. Okay. Nampak dia dah start reversal. Kolam dah siap. Ini yang saya kata kolam dah siap. Kolam dah siap, dia start nak volume ada tak? Ada. Boleh mengatasi yang sebelum tak? Yes. Nampak tak yang line kuning ni dia dah berjaya breakout volume. So weekly cantik. Lagipun kita dah tahu lah, minggu lepas kan dah start naik dah dia. So of course lah, seminggu ni dah cantik. Okay, minggu dah cantik. Daily cantik tak? Cantik. Daripada mana dia cantik? Daripada sini. Kat sini dia dah start cantik dah. Dia start nak naik atas MACD. MACD tu berapa? MA 20. Nak bullish kata untuk swing nak berapa? 20 cross 50 dekat mana? Dekat sini. Dekat ada 40 sen. Tapi kita dah terlepas 40 sen. Nak masuk boleh tak? Boleh. Kita tahulah risiko kita 40 sen, bawah 40 sen kena keluar. Okay, kalau ada orang yang nak tunggu breakout, then you boleh tunggu breakout dekat SMA 200 bila mana harga melepasi line touch area 430 435 sorry. Yang pink dengan purple ni 435. So harga melepasi 435 dengan volume dia sustain atas 435. Bismillahirrahmanirrahim, masuk aku nak swing. Okay, faham? Sebab kita nak weekly dah cantik. Okay, kita nak swing ni. Sebab tengok weekly dah cantik, dah buat reversal. Daily pun cantik, ada volume, reversal up, naik atas 20, naik atas 50, naik atas 200. Okay, cantik lah. Nak swing tak? Kalau nak swing, kita mestilah ada expectation yang agak tinggi. Mestilah kita nak dalam 10% ke atas. Kalau tak, sia-sia lah swing kalau sikit saja. Okay. So apa boleh kita buat? Kat sini adalah nampak satu bentuk sebenarnya. Roundy bottom. Saya mungkin lah, saya punya ni kan, walaupun saya belajar kan, saya pun main hentam-hentam juga lukisan ni. Agak-agak kalau kena tu betul lah tu. Okay. Nak kata tepat kan, nanti ada ajaran sesat ke apa ke.
Okay, kita punya expectation. Sebab kita nak swing, kita takkan nak sikit-sikit. Buat apa kita swing kalau dapat ciput macam orang intraday? Orang swing, kita hold lama-lama, kita mestilah nak banyak kan. So kita kena aim lah sejauh mana dia boleh pergi. Lepas tu aim dengan logik lah. Aim dengan logik. Logik tu maksudnya dia ada tak resistance sebelum yang dia boleh touch. Ini area sini kan. So kita buatlah area kotak. Buatlah kotak. Maksudnya kita nak aim dia boleh pergi area sini lah. Kita aim kat area sini lah. Nak aim sampai atas puncak ni kan. Ada rejection kat sini pun suka hati lah. So saya katalah aim boleh pergi 20%, 23% lah. So beli area sini. Gending. Tak tahu lah nak swing berapa lama sampai agak dapat 20%. Okay. Tapi kena ada liku-liku dia lah. Liku-liku ni nampak ada rejection kan. Kat sini akan berlaku rejection lah nanti. Akan ada resistance nampak. Dia naik sampai sini dia turun kan. So sini adalah dia tak lepas hari tu. So dia akan touch balik 50 sen. Area 50 sen ni akan di sinilah daripada sini sampai sini. Buat kotak tu senang sebab kita boleh tahu dia ada zone yang zone bukan satu harga je. Area sini. 495 sampai 505 mungkin ada satu lagi touch sini ding dong. Kalau terlepas boleh dia pergi seterusnya 530. Kalau dia masuk dindong atas ni pun sedap lah. 530 sampai boleh pergi atas ni enggak 590. Orang swing kita akan target atas 10%, ataupun swing lama sikit 20%. Okay. Sebab kita nampak weekly cantik. Lepas tu 20 dah cross 50. Lepas tu SMA 200 SMA 200 435 kan. Harga kena duduk atas 435. Untuk dia lebih untuk dia pergi seterusnya lah. Dia boleh pergi 495 macam tu. Expectation. Cumanya kat sini tengoklah banyak beratus. So akan ada liku-liku dekat area-area 450. Dia biasalah 435. Mestilah dia akan ada. Dia tak akan terus pergi yang kita punya expectation ni tau. Dia akan ada dindong. Macam ni dia sideway nak turun. So dia akan ada satu sideway nak naik juga. So okay. Sini. So okay. So maksudnya ada dindong naik sini. Sini kecil kan. So sini cepat sikit dia nak check ke atas. So cara logiknya dia akan macam ni. Mana lukisan sekejap. Saya nak lukis je dulu. Okay. So secara logiknya mungkin dia akan touch sini dan dia dindong. Lepas tu dia sini lebih cepat lah sebab kecil je. Kotak dia kecil je zone. Sini lama sikit. Dia mungkin naik atas sini. Mungkin dia turun bawah dulu. Naik atas balik. Okay. Lepas tu kalau dah sampai area kat sini pula, kita boleh rujuk pada monthly. Siapa yang nak swing lama lah pula tu. Maksudnya dekat weekly dah start reversal, monthly belum lagi. Bila weekly dah start naik bullish, nampaklah mungkin kat monthly dah start reversal. Untuk orang yang nak swing sampai ke atas lah, 6 bulan ke atas. Okay, kalau tak dia akan reject lah. Sebab daripada tahun 2014 dia turun lama dah. Hebat kalau tahun 2022 2023 dia dah start nak naik. Kita tengok. Kalau nak start naik biasanya kenaikannya hanya setahun. So contoh kalau dia start naik tahun ni dia naik sikit, tahun depan dia dah start naik banyak, mungkin sampai 2023 je lah. Okay, sebab kenaikan sebelum ni setahun je. Turun je bertahun-tahun. 2014 sampai 2021 dia kebanyakan dia downtrend je. So kalau tu dia dah start nak buat uptrend, kenaikan dia 2022 hujung tahun ni, lepas tu dengan tahun depan dia start naik, mungkin setahun je lah kenaikan dia. Kenaikan dia bukanlah turun naik macam nak. Dia akan naik turun. Maksudnya kalau naik turun tu sikit-sikit kan naik turun dia banyak lah juga. Sini kalau kata 485 turun 455 banyak juga tu. Kalau orang tak tahan dia akan keluar tu yang orang kata strong holding power. Orang swing dia memang ada strong holding power. Emosi dia tu dia boleh kawal. Kalau tak memang akan cabut lah. Dengan ilmu lah. Bukan hold suka-suka hati floating merah. Tu bukannya ilmu tu. Kalau float merah-merah menyala-menyala sampai bertahun-tahun tak nampak untung tu bukan. Dia kena kita hold tu dengan ilmu. Kita tahu kat situ ada satu zone. Macam contoh kita hold dekat area sini sebab kita tahu satu zone ni
Sebelum ni dia sideways untuk downtrend. So kita expect dia sideways untuk dia uptrend. Faham? So orang yang hold kat situ, bukanlah dia tak bijak. Bukanlah kata, dah untung banyak tak nak ambil, tak mak. No, sebab dia memang nak masuk untuk swing, dia nak 20%. So tak salah lah kat dia. Orang yang intraday ataupun 2-3 hari dia dah untung. Katalah dia nak beli kat sini, ataupun dia dah beli awal lagi, sampai kat sini dia dah untung 10%. Come on, aku 2 hari, sehari dah untung 10%. Hang duk tunggu dindong-dindong, konon nak 20%, tengok dapat rugi. Jangan perkecilkan orang lain. Sebab orang lain mungkin dia ada aim untuk 20% dia nak swing. Biarlah kat dia. Okay, biarlah kat dia. Walaupun akhirnya dia tak berjaya untung 10% tu ke apa ke, tapi dia ada sebab, ada planning. Okay, overall saya nampak semua cantik lah. Kalau kata nak rempit, tinggal tengok sentimen semasa. Chart tak membantu sangat sebenarnya kalau bab minyak ni. Kalau chart kita nampak dia nak turun dululah. Belum ada cross up. Kalau chart belum masuk lagi 15 minit, belum lagi. Tengok dia turun, biar dulu. Apa saya kata tadi, turun biar dulu, dah dia cross up balik baru masuk. Bila ada sini candle start bullish, contoh 15 minit, maksudnya 9.30 lah, 9.30 suku. 9.30 satu candle 15 minit. So kena candle bullish dulu dengan volume, barulah kita boleh entry. So kadang-kadang sebab tu lah ada orang masuk atas pukul 10, 10.30 baru dia masuk, sebab dia nak tengok candle betul ke dia start reversal. So tunggu cross up balik, betul. Kalau yang tunggu atas dekat 435 pun okey juga. Kita tengok harga kan, pagi tu dia start naik dah dekat harga 435, which is kita punya SMA 200 dan lain tak, dia dah berjaya breakout. Lepas tu kita tengok sampai pukul berapa itulah 9, 10, 11 tu memang maintain je 435, tak jatuh-jatuh. Walaupun market merah ke apa, dia maintain atas 435. Bismillahirrahmanirrahim lah. Kita kena tawakal lah. So kita kena ada risiko kita berapa, harga berapa yang kita nak keluar. Katalah nak keluar dekat harga 415. Then okay, selagi harga tak kena 415 tak keluar. Once dah kena 415 keluar. Saya main letak je harga ni sebenarnya. Harga nak keluar tu boleh tiru gun juga. Gun boleh tiru gun, boleh kita set sendiri. Okay, contoh 435 harga yang kita nak masuk. Okay, kita letak 435 harga nak masuk, calculate dia. So dia akan bagi suggestion untuk stop loss. Okay, 415. Okay, so kita bila harga kena 415 kita keluar lah. Selagi tak kena kita hold. Itu ada satu kita punya trading plan lah. Okay, Uzma nampak overall okay, cuma 15 minit dia ada nampak turun. Kita tunggu dia cross up balik untuk kita masuk, dan biar ada harga sustain atas 435. Kenapa 435? Sebab lain tak ada juga SMA 200 dekat 435. Right? Implats harga yang murah-murah. Saya ada buat beberapa kajian selalunya kan, macam saya ada kaji minggu-minggu ni, dia ada naik, tak naik seminggu yang terusnya, tapi dia ada naik selepas tu lah. Maksudnya counter-counter yang kita kaji ni, kalau kita dah nampak mingguan cantik, daily cantik, so dia akan gerak juga sebenarnya naik. Jangan abaikan lah. KAB, saya tu masalah sekarang, cakap sikit saya dah tak larat dah. KAB dia dah, kalau sebenarnya lukisan ni sebenarnya dia dah test lah dia punya resistance. Okay, kalau yang jenis tajam turun macam ni kan, dia naik pun tajam tau. Dia tunggu tajam macam ni, dia start cross, patutnya boleh beli kat area sini. Nampak kenaikan dia V, boleh belilah. Sekarang ni dah terlepas, kena tunggu breakout. Tu tengok volume. Oh sorry, okay, volume padu. Dia dah start breakout, dia ada volume padi pula. Volume padu. Tengok mingguan Sat. Ada reversal tak? Okay, reversal lah. Nampak biru cross up kuning. Biru cross up kuning. Saya tengok, nampak sangat dah tak mampu. Baru 2 counter ni, banyak sangat Jackson tadi. Okay, biru cross up merah. Biru cross up merah yang ni. Lepas tu dia punya volume pun mengatasi yang sebelumnya. Line kuning lepas. So kita punya expectation dia akan cari resistance yang seterusnya. Wow, resistance jauh lah. Lagi cantik KAB ni.
Bila tu nampak resisten dia jauh, sebenarnya dia punya space nak pergi tu tinggi lah. Jarak untuk dia pergi tu tinggi. So keuntungan kita tu tengok kalau 450 boleh pergi 575. Rasa tak apalah kalau dia dah lepas net resistor kan. Dekat area sini kan. Ni kan. Naik. Dia turun kan. So kita tahu resistor kat situ. 905. Wah lama. Ini weekly lah. Weekly kena hold lama. Satu candle seminggu. Weekly cantik tau. Ini yang best. Bila weekly cantik. Kita kalau kata kita terperangkap kat dalam. Kita tahu dia akan naik juga. Dia nak lari mana sebab weekly dah cantik. Daily pun cantik. RSI tinggi lah pula kan. Biasalah orang dah beli-beli RSI dah naik lah. Okay. Mana dia budak KAB? KAB cantik lah. Dah lah dia punya 52 weeks high pula tu. I think kan KB lah cantik. Sebab dia punya resisten jauh. Bila resisten dia jauh, barangkali kita nak pergi nak untung besar tu tinggi lah. Faham tak? Macam tadi, kau tahu apa tadi resisten dekat-dekat. Uzma dekat-dekat kan resisten dia nak dindon-dindon tu dekat-dekat. Dia ni free flow lah juga. Dia nak naik atas tu. Jauh-jauh. I think kan based on chart, nampak KAB tu lebih mudah lah nak naik. Allah dah azan. Okay, kita stop kat sini boleh? Yang lain kaji sendiri Sama je. Bagi cross up 20-50. Tengok store RSI kena atas 50. Within 50 to 70 lah. 70 kat atas tu risiko. Lagi-lagi yang lain-lain store kena cross up. Biru atas merah. Kolam siap. Okay lah. Saya sampai sini je sebab dah azan. Saya tak akan nak berlawan dengan azan pula. Okay. Kata-kata lain boleh kaji sendiri Jackson, Belesto, Uzma, Enflex, Vimvest, Ultimate Max, KAB, Icon, Dialog, Yuli, Jets, EIB EIB cantik kat Mestronet, NWP, Hibiscus, IHH, Gamuda, MRCB, Saipak, Inari, Samplat, Sime, Darby, Plantation, Samplat. Saya tak tahulah PLT tu dia singkat macam mana. Okay, kaji sendiri macam ni. Sebab lah kajian kalau tak tahu sangat berbuh dekat sini. Dia ni dia akan jadi support resistant dia lah. Ni resistant biru merah ni. Boleh baca macam ni Kalau tak tahu boleh tengok. Saya dah share semalam ni rasanya. Dekat video-video cara nak tengok gun tu. Alright. Okay, kita sampai sini. Terima kasih kerana join saya. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, share ke apa ke, buatlah apa-apa yang patut. Hopefully ni akan menjadi saya punya salah satu pahala untuk akhirat. Saham akhirat saja jugalah. Dunia dan akhirat. Kita nak saham berjaya dunia dan akhirat. Kalau berjaya kaya raya di dunia pun, akhirat kita apa-apa tak maulah. Kita nak kaya kat dunia, kaya akhirat. Yang belum kaya lagi tak apa, usaha banyak tawakal, doa banyak-banyak. Never give up. Never give up pun jangan duk main tabur duit je. Kena bijak lah. Never give up duk main tabur lagi. Habis 1,000 masuk 1,000. Habis 1,000 masuk 1,000. Sebenarnya habis 30,000 masuk lagi 30,000 sampai 60-100,000 dan give up. Itu tak bijak tu. Maksud saya never give up tu dengan ilmu jugalah Bukan main tabur duit sampai berjaya. No. Okay, apapun tu, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maaflah bunyi bising, ada kipas kat belakang.